Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar hari ini anak-anak? Masih bersemangat untuk teruskan pembelajaran secara atas talian bersama Ustazah Fitri? Ya, Ustazah harap anda semua masih bersemangat dan akan kekal bersemangat. Baik, insyaAllah. Kita teruskan pembelajaran kita hari ini untuk subjek seterusnya iaitu tajwid. Tajwid tahun 4. Pelajaran 1 ialah hukum nun sakinah dan tanwin. Kita tengok dulu apa itu nun sakinah dan tanwin. Okey, tengok ya. Kita tengok dulu pengertian nun sakinah. Apa maksud nun sakinah dan tanwin ni? Kita tengok dulu. Okey, sebelum tengok pengertian kita tengok dulu. Ini ialah bentuk tulisan nun sakinah dan tanwin. Tengok nun sakinah ada tanda sukun di atas. Bila tanwin, ini tanwin, dia ada fathatan, kasratan dengan dhammatan. Fathatan atau baris 2 di atas, 2 di bawah, tanwin 2 di bawah dan baris 2 di hadapan, tanwin 2 di hadapan. Baik. Biasa kamu jumpa ni biasa dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita tengok ya. Apa maksud nun sakinah? Nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris. Tak ada pun membawa maksud baris apa-apa pun. Bukan baris atas, bukan baris bawah, bukan baris depan. Okay. Ia kekal pada bacaan dan tulisannya. Contoh kita baca min. Dia ada pada bacaan. Tulisan pun dia ada. Okay. Ia tetap ada ketika wasal. Wasal ni sebaiknya tanda sebaiknya kita terus membaca dan waqaf sebaiknya berhenti membaca. Ia tetap ada pada kedua-dua keadaan ini. Okey, seterusnya kita tengok pula tanwin. Apa maksud tanwin? Tanwin merupakan suara nun sakinah. Tadi kalau kita tengok tadi, nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris. Tetapi tanwin ialah suara nun sakinah. Dia tak ada baris, dia hanya ada suara nun sakinah tu. Dia bukan dia macam bunyi, kira bunyi nun sakinah. Kalau apa-apa kan dia akan berbunyi nun sakinah. Okey, tengok yang kedua. Ada pada bacaan tetapi tiada pada tulisan. Kalau tanwin ni, dia ada pada bacaan tetapi tiada pada tulisan. Okey, tanwin juga ada ketika wasal. Tetapi tiada ketika waqaf. Berbeza dengan hukum nun sakinah tadi ni. Dia ada pada kedua-dua keadaan, wasal dan waqaf. Tetapi tanwin ada ketika wasal saja. Pada waqaf dia tiada. Okey, seterusnya kita tengok pula mengenai ciri-ciri nun sakinah ni. Nun sakinah ni ada, kalau perasan dalam ayat Al-Quran ada dua keadaan ataupun ada dua bentuk. Yang pertama yang macam ni. Biasa tengok tak ada tanda sukun. Ni panggil tanda sukun. Tanda sukun. Yang kedua, tiada tanda apa-apa. Hanya nun. Nun semata-mata. Tak ada tanda baris atas. Tak ada baris bawah. Tak ada baris depan. Tak ada sabdu pun tak ada. Syaddah pun tak ada. Jadi, tengok yang pertama dulu. Nun yang ada tanda sukun. Tanda sukun. Ingat nun yang ada tanda sukun ataupun tanda mati ni. Nun yang mempunyai tanda sukun di atas menerbitkan hukum izhar. Ingat ya. Hukum izhar. Nanti hukum izhar halki ni kita akan belajar seterusnya. Dalam tajuk seterusnya, hukum izhar halki, ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iklab. Ustazah akan ajar anda semualah seterusnya. Okey, ingat bila nun yang ada tanda sukun ni akan melahirkan hukum izhar. Dia bagi contoh, tengok. Nun yang ada tanda sukun bertemu dengan huruf ain iaitu huruf izhar halki. Nun mati, nun sukun bertemu dengan ain menerbitkan hukum izhar. Tengok nun dia, tengok ciri-ciri nun dia, nun yang izhar ni, hukum izhar ni. Dia ada tanda sukun. Berbeza pula dengan ini. Cuba tengok pengertian nun yang tak ada tanda sukun ni. Nun yang tidak ada tanda sukun di atas menerbitkan ataupun melahirkan hukum idgham atau ikhfa. Tadi izhar kan? Izhar sahaja yang ada tanda sukun dekat atas. Kalau untuk idgham dan ikhfa dia tiada tanda, kosong saja. Tengok contoh dia bagi, contoh idgham.
Ni idgham apa ni? Nun mati ataupun nun mati, nun sakinah bertemu dengan huruf lam. Lam merupakan huruf idgham bila gunnah. Lam dan ra adalah hukum idgham bila gunnah. Jadi, bila nun sakinah yang tiada baris ni bertemu dengan huruf lam, hukumnya menjadi idgham bila gunnah. Okay. La illam. Jadi, ciri-ciri nun dia ialah tiada tanda sukun, hanya kosong saja. Itu juga merupakan bentuk nun sakinah yang lain. Seterusnya, ikhfa juga. Nun sakinahnya tiada tanda sukun seperti hukum izhar. Tengok kazzaba. Jadi nun kaf ni merupakan termasuk dalam huruf-huruf ikhfa. Jadi nun sakinah yang tiada baris ni bertemu dengan huruf kaf iaitu huruf ikhfa menerbitkan ataupun melahirkan hukum ikhfa hakiki. Jadi kena ingat kalau izhar nun sakinah dia ada tanda sukun. Kalau idgham dengan ikhfa tiada apa-apa tanda, kosong saja, hanya nun sakinah yang tiada tanda tak ada baris. Okey, seterusnya kita tengok pula ni ialah ciri-ciri tanwin. Biasa perasankan dalam Al-Quran banyak bentuk tanwin. Ada yang sama, bentuk dia tanwin yang selari. Ada yang tak selari, ada sengit-sengit sikit tanwin dia kalau perasan. Ada yang dua macam ni, dua waw macam ni. Ada yang macam ni, macam nombor 6 dengan 9 ni. Kita baca satu-satu mengenai tanwin. Okay, tanwin ini yang selari ni. Maknanya dua garis yang sama. Dua garis atas, dua garis bawah. Dia sama je ukuran dia. Tak ada satu panjang, satu pendek. Tak. Dia dua yang sama. Jadi, garisan yang selari menerbitkan atau melahirkan hukum izhar. Dia sama macam nun sakinah tadi. Nun sakinah tadi kalau dia ada tanda sukun, dia pun melahirkan hukum izhar. Yang ni pun sama. Kalau kat tanwin, kalau garisan dia selari, dia akan lahirkan hukum izhar. Kena ingat. Senang je kalau nak Ustazah suruh cari hukum izhar yang tanwin, pandang je, tengok tanwin tu selari, tengok pula huruf sebelah dia tu ada huruf izhar, itu ialah hukum izhar. Tengok. Yauma idzin anin. Tengok. Dia ada tanwin dua di bawah ataupun kasratan bertemu dengan ain yang merupakan huruf izhar, jadi hukumnya izhar halki. Ni yang sama tau yang selari. Kita tengok pula tanwin yang tidak selari. Ada yang bahagian atas panjang sikit, yang bahagian bawah pendek sikit. Kita tengok macam tu. Tengok garisan yang tidak selari menerbitkan hukum idgham atau ikhfa. Sama je macam tadi. Okey. Idgham atau ikhfa ialah garisan yang tidak selari kalau tanwin dia. Tengok contoh dia. Dhallam fahuwa. Tengok dia punya garisan ni. Kalau perasanlah kalau tengok betul-betul. Dia tak selari. Ini menerbitkan hukum apa? Hukum ikhfa. Tanwin bertemu huruf fa. Fa merupakan huruf ikhfa. Ini wa nafsin wa ma. Tanwin dia tak selari ni bertemu dengan huruf waw. Waw merupakan huruf idgham ma'al gunnah. Ya, waw, mim dan nun. Ada 4 huruf idgham ma'al gunnah. Baik. Seterusnya ialah tanwin baris 2 yang diterbalikkan. Seperti nombor 69. Melahirkan hukum izhar. Tengok dia dah bagi tips kat sini. Kalau kamu ingat benda-benda ni senang. Tak payah fikir pening-pening kepala dan nak cari hukum-hukum Al-Quran. Ya. Okey, tengok. Kalau nombor 69 ni tanwin di baris 2 hadapan. Nombor 69 hukum izhar. Contohnya narun hamiyah. Jadi ini tanwin nombor 69 ni bertemu dengan huruf ha yang merupakan huruf izhar halki. Jadi hukumnya ialah izhar halki. Okey, yang ni pula tanwin baris 2 seperti waw kecil berturut seperti 99. Tadi 69 kan izhar. Ingat 99 ialah menerbitkan hukum idgham dan ikhfa. Contohnya kutubun qayyimah. Ini apa? Huruf qaf ni ialah huruf ikhfa. Tanwin 2 macam waw ni 99 bertemu dengan huruf qaf yang merupakan huruf ikhfa hakiki.
jadilah dia hukum ikhfa hakiki, tanwin ikhfa hakiki.